azam. Syunumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Rubbama kunta musian, situ fa'araka al-ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Rubbama, rubba litaklid. Jadi dua makna, rubba litaksir, mana banyak. Sini rubba litaklid, mana terkadang. Kadang-kadang. Terkadang adalah engkau jahat, mana engkau melakukan kesilapan, melakukan dosa, maksiat, mungkar. Maka diperlihatkan akan dikau kebajikan daripadamu sahabat kepada orang yang terlebih jahat halnya daripadamu. Dia kena dia berkawan ni, orang ni lebih jahat daripada dia. Dia semayang, kau ni tak semayang misalnya. Kan? Itu bahaya tu. Lah, sekali je gitu. Kan? Ramai orang buat, bukan kau seorang, kita habis. Ya, dia bukan mentahsin, ya. Dia merosakkan kita lagi. Sebab suhbah perkara yang sangat-sangat penting. Buat dulu sambungan kan. Dulu kata la tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabah, jangan bersahabat dengan orang yang mana tidak membangkitkan perkara persahabatan kita tu hati dia dengan Allah Ta'ala, dan tidak menunjuk atas Allah Ta'ala oleh maqal, perkataan dia. Bila kita bersahabat dengan dia, dia bercakap tu, hati kita makin jauh dengan Tuhan. Ya, keadaan dia, kelakuan dia, perangai dia, kelakuan dia tadi makin menjauh kita daripada Allah Ta'ala. Dia bawa dekat. Jangan sahabat macam ni. Dia membinasakan diri kita dunia akhirat. Ya, orang macam ni jangan jadi sahabat. Jadikan dia kenalan, tak apa. Kenalan biasalah, dia kurang ni kan. Tanya khabar apa semua tu tahu. Nak bersahabat rapat betul, jangan, bahaya ni. Ya. Akan sambungannya. Dia kata rubbama kunta musian fa'arakal ihsan minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Terkadang adalah engkau jahat, mana kita melakukan kesilapan, maka diperlihatkan akan dikau kebajikan daripadamu. Benda tu tak baik. Dia kata alah tak apalah, sekali je. Habis. Ya. Oleh sahabat kita kepada orang yang terlebih jahat halnya daripadamu, ya. Maka ini yang terlebih besar afat, mana penyakit yang masuk ya atas orang yang menyalahi barang yang telah disebutkan akan dia. Sebab tu kalau kita bersahabat, kalau belajar tu juga, kan? Anak-anak ni kalau dia belajar, dia kawan budak cekidik je. Dia cekidik, sebab dia akan rasa dia tak berpandai. Tapi kalau kawan budak yang bodoh, dia rasa dia pandai. Dia rasa dia pandai je, padahal ni tak pandai pun, kan? Kalau boleh isteri markah cukup makan ni. Tapi bila kena dia berkawan dengan orang lebih bawah daripada dia, dia rosak. Kalau dia berkawan dengan lebih atas daripada dia, dia sentiasa nampak dia tak cukup, tak apa elok. Jadi akan membuat maknanya peningkatan kesemasa. Itu kaedah dia. Maka jikalau bersahabat engkau, kata Tuan Pengarang, akan orang yang terlebih kurang daripadamu amalnya dan terlebih banyak kesalahannya, maka hendaklah takut olehmu bahawa engkau melihat akan dirimu baik. Itu bahaya. Ya? Bila kita berkawan dia dengan orang bawah, standard dia ataupun amalan dia kurang, ilmu dia pun kurang, lama-lama kita kata apa? Kita kalau baik, kita nampak kita baik.
Memandang dia kita baik, boom, jatuh betul. Ya, kita rasa kita baik, je habis terbalik. Sebab dia tak dibenarkan sekali memandang kebaikan kita. Ya, kita kena pandang semua kurnia Tuhan dan banyak memandang kesilapan kita. Orang yang nak dipilih jadi baik, orang yang suka memandang kesilapan dan kekurangan dia. Ya. Wabassarahu uyubah, dalam hadis kata apa? Wabassarahu uyubah. Tuhan bukakan dia memandang kekurangan dia. Dari sudut ilmu, sudut amal dan segala-galanya lah. Jangan dia beri peluang nafsu memandang kebaikan, kehebatan kita. Habis, memang terbalik kita. Dia serang penyakit, ya, barah besar tu. Virus besar apa? Riak, ujub, takabur, sombong, macam-macam lah penyakit yang merosakkan akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dikatakan orang, apabila ada engkau dalam satu kaum, maka bersahabat engkau dengan terlebih baik mereka itu. Cari orang yang terlebih baik, terlebih hampir dengan Allah Ta'ala. Dan jangan engkau bersahabat dengan yang terlebih jahat, maka jahat engkau dengan jahatnya. Jadi kita jadi tersilap dengan sebab terikut-ikut, ya, dengan dia tadi. Itu penting as-sohbah. 3 nas hadis dalam Quran, hadis, kalam ulama. Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu berserta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah Taala. Ya, itu Quran, nas Quran. Dalam hadis Nabi kata, ya telah al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Al-mar'u, seseorang tu, ala dini khalili, dia ikut-ikut agama orang yang dekat dengan dia. Kalau dia kawan baik, baiklah. Kalau dia kawan sebaliknya lah. Maka oleh kerana itu, kata Rasulullah SAW, falyanzur, maka wajib bagi kamu menyelidiki, ya, man yukhalilu, siapa orang yang kamu nak buat orang rapat dengan kamu. Itu dia. Ya. Lepas tu berdasarkan ni, wajib bagi ibu bapa yang nak menyerahkan anaknya bersuami, wajib dia kena cek betul-betul bakal suami tadi. Anak semayang, kahwin tu tak semayang. Kan? Banyak berlakunya. Anak dia bagus, pakai dah didik, pakai tutup aurat. Dia berkahwin terus, dia telanjang ni kan. Dah pakai sebelah pendek macam Cina pun ada. Macam cerita dia ni. Sebab apa tu? Sebab sohbah. Bersohbah, berapat tu pun kawan. Nabi kata pal yanzur, nazara yanzuru, masuk lam amar tu dalam keadaan Arabiah dia. Pal yanzur maknanya apa? Lam amar, al-amar, al-amru yaqtadi rujuk, tu dalam keadaan usul fiqh itu. Bila datang sirah amar, maka wajib hukum dia. Maka mana wajib bagi kita kena cek betul-betul siapa sahabat kita, siapa yang kita nak dekati, supaya dengan itu kita boleh bawa kita lebih selamat dalam konteks hubungan kita dan tanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Ya. Ni dia tengok datang bakal menantu kereta besar. Wah, lori besar, lori balak dia bawa. Kan? Dia macam lele Elio. Rupa menantu semayang pun tak kerti. Lepas tu anak dia pun habis. Pergi rumah dia kiblat pun tak tahu. Kiblat kat rumah ni mana? Kiblat tu apa dia tu? Wah, kiblat pula apa dia. Habis jawab dia. Banyak berlaku macam-macam cerita. Sebab apa tu? Dia tak menyemak. Apa hukum semak tu? Wajib. Sebab tu Rasulullah SAW dalam bab mengumpat ataupun menceritakan keburukan tu tak boleh kecuali beberapa sebab. Ya, ada beberapa tempat yang diistisna. Satu ketika sahabat seorang sahabat mana tahu mau Minang, dia tanya Islam macam ni. Rasulullah kata salah. Mana pi syekh? Rasulullah tak cerita. Rasulullah kata pi syekh. Dekat dia tu ada masalah. Bermakna apa? Rasulullah memberi penangan kata, bagus tu. Ambil dia macam pun. Rasulullah kata pi syekhun. Dia ada masalah sikit. Kalau salah cek orang lain atau maksudnya. Mana kena semak betul, kena cek, bahaya. Sebab apa? Kalau kita bersahabat macam ni pun, maknanya kita apa? Kena jaga. Kalau berumah tangga, lagi sahabat. Sentiasa, kan? Itu maknanya disuruh pandang. Itu Islam suruh tu. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada berdasarkan ayat tadi dan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar Syekh Unatak keluar matan yang lepas. La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulka ma Allahi maqad. Kamu jangan bersahabat dengan mereka yang tidak membangkitkan persahabatan kamu tadi dan tidak menunjuk perkataan dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka di sini pula kalau kita bersahabat tak kena orang yang ke bawah,
segi amalan dia malas maksiat boleh tak jaga, dia pakai gasak je. Kita bersabar dia, lama-lama kita terbawa-bawa. Ya, nak membentuk bukan senang, dan ya, dia nak merosakkan senang, nak bentuk jadi baik yang payah. Dan diceritakan orang bahawasanya Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada sahabatnya, jangan kamu duduk kepada orang yang mati. Kamu jangan kawan dengan mayat. Nak kait orang mati, waktu peranjat orang siapa dia pula mati. Mana ada orang duduk orang mati kan? Apa maksud dia? Jangan kamu duduk, dia kata, dengan orang mati, maka mati hati kamu. Kamu duduk dengan orang yang mati, maka mati hati kamu. Siapa orang yang mati? Orang yang tidak mengingati Allah Ta'ala. Orang lupa ke Tuhan tu, maksud dia untuk orang yang mati rohani dia. Maka dia akan karen, menyebabkan kamu pula jadi masalah. Maka mati hati kamu. Maka kata mereka itu, ya, sahabat Nabi Isa, dipanggil apa? Hawariyin. Ya, atau sahabat Nabi Isa dipanggil Hawariyin. Maka kata mereka itu, mana orang yang mati? Siapa orang mati ya Nabi Allah? Siapa dia? Maka katanya orang yang raghib fid dunya, dan yang kasih padanya pada dunia. Dan Allah, ini dipanggil tautiah, dia nak masuk matan bawah. Orang yang raghib, yang gemar. Kalau bahasa kita kan orang yang gilo ke dunia, siang malam pagi petang tak ada kerja lain kan. Bercakap dengan dia dunia kan. Ya. Tuan-tuan kau cerita bab mati dia terperanjat. Kau ni nak jadi ahli kubur dia. Ya. Kau nak jadi ahli kubur dia. Orang macam ni awak kawan, mati hati kita kan. Memang kita jauh daripada Allah Taala. Rosak. Ya. Maka katanya orang yang raghib, mana orang yang gilakan pada dunia. Ukuran dia semua dunia ni. Ya, percakapan dunia, pendengaran dunia, berjalan duduk dunia, tidur mengigau pun dunia. Ya, dia jaga ni. Dia besarkan dunia saja maka rosak ni. Lepas dalam hadis, tuan guru saya selalu ulang hadis ni. Ya, tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid tadi. Jadi kalau mengajar luar-luar kan baca hadis, kan dia keluarkan hadis ni dulu. Lepas tu kadang-kadang tengah cerita dia keluarkan hadis tu. Makna hadis ni memang menarik minat sungguh. Ya. Itulah hadis daripada riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Wasyarkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl. Fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar atau kama qala. Wasyarkumus sakratan, memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Mabuk ni kalau kena lebih teruk daripada minum arak gitu. Minum arak, minum pagi mungkin petang dia clear dah. Kan? Dia clear balik. Yang ni kalau kena mabuk maknawi ni sampai dia mati pun tak clear. Dia tak perasan hanya sampai dia qalu inna lillah. Apa mabuk dia? Iaitulah hubbil aish, terlampau gila kepada kehidupan dunia, wa hubbil jahli, dan terlampau seronok tenggelam dalam kejahilan. Ya. Tenggelamkan diri dalam kejahilan, tak kenal Tuhan dia, tak kenal agama dia, tak habis. Ini kalau kena dua ni tuan-tuan, kata Rasulullah SAW, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil. Kau tak tengok lagi dah orang buat amar ma'ruf nahi munkar, dah habis. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu dia panggil tonggak, tiang seri, bagi pembinaan agama itu. Kalau dua ni habis ni. Dan adalah demikian itu membawa kepada reda kepada nafsu. Ya. Berkawan dengan orang macam ni, dan akhirnya kita dah suka ikut nafsu kita. Lanyot lagi tu. Maka melihat kepada kebaikan, akhirnya dipandang kebaikan dia. Ya, dia rasa dia hebat. Rosak. Dan asal tiap-tiap kejahatan, situlah. Bila memandang dia pada nafsu kita, memandang pada diri kita, itu asal bagi segala kejahatan. Kemudian jangan engkau bersahabat melainkan dengan orang yang arif billah. Kita nak bersahabat rapat, cari orang yang arifin billah. Orang yang betul-betul mengenali Allah Ta'ala. Maka sifat dia apa? Orang arif, man arafallah syahidahu fi kulli syai'in. Itu satu tanda dia. Man arafallah, siapa yang betul-betul kenal Tuhan, syahidahu, batin hati dia sentiasa memandang syuhud akan Allah Ta'ala, ya fi kulli syai'in,
Di mana saja jatuh pandangan dia. Di pandang langit, di pandang laut, dia nampak Allah Ta'ala. Di pandang pokok, nampak Tuhan. Di pandang apa saja, tuan. Nampak apa tu? Nampak dengan mata dalam. Bukan nampak mata kepala. Nampak dengan mata kepala dah serupa dengan makhluk. Syirik pula, kufur. Ya, mana ingat, syuhud, fokus hati dia tu. Di mana saja dia lihat, terbuka matanya, maka mata dalam pun sekali serentak terbuka. Itu dia panggil arifin billah. Orang yang arif, yang mengenali Allah Ta'ala. Ya. Kalau dibuka je mata luar, mata dalam tutup, itu bukan arif. Itu tak dinama ma'arif nama dia. Tuan, bukan arif, ma'arif. Dia dekat-dekat bunyi. Ya. Arif mana orang yang syuhud akan Allah Ta'ala dan tiap-tiap saat. Satu. Yang kedua, keadaan jiwa dia, tuan. Ya, belakang ni akan disebut. Sahibul haqiqah ghaba 'anil haq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat sebenar arif billah ni, ya ghaba 'anil khalqi, lenyap pandangan makhluk dalam batin hati dia. Ya, dengan sebab syuhud akan Allah Ta'ala. Dua. Yang ketiga, iaitulah al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Itu sifat dia. Al-arif, ya, la yazalu tiraruh. Zala yazalu, hilang, man la yazal, mana tak hilang, sentiasa. Ittirar, hati dia dengan Tuhan. Itu sifat orang arif. Ittirar mana sitatul faqri, hati dia sentiasa bergantung, sentiasa berharap dengan Tuhan dia. Dengan diri dia pun dia tak harap. Ya? Dengan harta benda dia, pangkat jawatan dia, kekayaan, langsung dia tak harap. Dia harap dengan Tuhan dia bergantung. Itu fokus dalam perjalanan tarekat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Ta'ala mereka berserah, bergantung, berharap dengan Tuhan saja. Ini bergantungan diri dia pula. Kita mesti ada keyakinan diri. Wah. Ini dah babas tuan. Ya. Segala istilah-istilah kena ditapis. Yang kita pakai ikut intan. Istilah babas sesat pun habis diikut. Kena yakin diri. Yakin dengan Tuhan, bukan dengan diri. Siapa diri kita? Perkataan ini yakin dengan diri ini bercanggah dengan nas daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri berdoa, ya wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diri aku pada aku. Rasulullah SAW. Jangan serahkan diriku padaku. Maksudnya apa? Jadikan diriku sentiasa bergantung dengan engkau. Itu maksudnya. Ya. Siapa diri kita kan? Allah. Ini arif billah nak mengeluarkan pandangan diri. Ya, si ma'arif ni pula ajar supaya pegang dengan diri. Kita kena yakin dengan diri kita. Itu ajaran bukan arif billah. Itu ma'arif nama dia. Itu ma'arif. Arifin billah tidak. Dia mengajar kita mengikut akan perjalanan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahawa kita tak bergantung, tidak berhajat melainkan dengan dia saja. Itu arif. Cari orang macam ni kan. Orang macam ni kita cari, insya-Allah kita duduk dengan dia, jiwa kita tenang, kita duduk dengan dia, makrifat kita lagi terbuka dengan Allah Ta'ala, ya, hakikat kita lagi terang dengan Tuhan. Ya, cari. Tapi bilang Ibn Ruslan kata nak cari orang macam ni, macam kita cari Lailatul Qadar bulan Ramadan. Mana dia ada, tapi dia sangat-sangat tersembunyi. Para awliya lagi dia tutup. Para awliya ni, dia lagi tutup diri dia. Kalau boleh dia orang tak kenal dia. Kalau orang kenal dia pun dia nak lagi. Sebab apa? Dia tak selesa. Dia tidak minat. Orang yang suka minat dikenali itu bukan arif. Orang arif nak. Dia tak minat orang kenal dia. Apalagi nak suruh bangga-banggakan dia, angkat dia. Oh lagi dia tak senang. Sebab itu semua merosakkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kelazatan hatinya dengan Tuhan akan cedera, akan parah. Bila dia mengalihkan pandangan dia, alih pandangan pada makhluk. Ya, dia tak minat. Banyak cerita wali-wali kau nak cerita macam-macam. Bila orang dah kenal dia pun kau lari pun. Dia tutup lagi boleh dia tutup. Ya? Sampai orang tak kenal ni. Dia lebih seronok. Bila orang dah kenal ni payah kan. Ya? Dia puji kita, ni angkat kita. Wah, kita pun tak betul-betul terangkat, dia tergapung. Ya, kalau tu jatuh berdentum kan. Orang yang suka dipuji ni maknanya orang yang tak reti menghadap Allah Ta'ala. Orang yang sah menghadap batin ke Tuhan, dia tak ada berpaling ke tempat lain ni. Seronok, ya, dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahun, dengan aku naklah kamu seronok, Tuhan kata. Itu sifat arif billah, ya. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh.
Dan tidak adalah selain Allah Ta'ala qarar, yang menetapkan hati dia, menyejuk hati dia, gembira, seronok, lapang. Dengan lain Tuhan tak ada. Dia dengan Tuhan saja. Sebut nama Tuhan, wajilat qulubum, berkocak hati dia, seronok, lazat. Ya. Dia tidak mengambil kesedapan, kelezatan selain dari Allah Ta'ala. Kita tengoklah kat mana tangga kita tuan-tuan ni, taraf kita ni yang tak lama lagi nak balik menghadap Tuhan. Dan tiada jalan kepada mengenal dia melainkan dengan zahir asar ma'rifat. Ya, jalan nak kenal Tuhan mesti ada kesan tanda-tanda makrifat. Apa di antara makrifat? Itulah az-zuhdu fid dunya. Tumpul hati dia dengan dunia kan. Ada dunia lain, tumpul hati lain kan. Ya. Zahid itu bukan mana tak ada dunia. Hati dia tu dia tak beri. Ya, hati dia tu dia tak beri kepada dunia. Diikat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya. Itu zuhud mana yang lain daripada Allah Taala. Ma fi qalbi ghairullah, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Kena asah iman kita. Kena asah iman kita biar dia tajam. Ya. Biar tajam senang dia boleh selesaikan banyak kerja. Nak potong sayur boleh kan. Nak potong daging senang, sap sekejap ni. Tapi kalau iman tak tajam payah. Potong-potong menganjal-anjal kita. Ya, dia nak buang, nak potong hati dengan makhluk, dia payah. Sebab apa? Iman dia tak tajam. Sebab tu dia suruh tajam. Ya, kata si Abu Hasan, dia kata hadid mentajamkan basaral imanak, akan basar iman kau tadi. Kalau kau tajamkan, jawab dia tajidillah fi kulli syai' wa inda kulli syai', ya. Fi kulli syai' wa qabla kulli syai' kau dapat. Bila iman kamu tajam, kamu akan tajidillah, kamu akan dapat akan Allah Ta'ala. Mana kamu akan nampak makrifat terbuka dengan dia. Fi kulli syai', tiap-tiap satu, inda kulli syai', di sisi tiap-tiap satu. Mana di mana saja tuan ni, hati dia sentiasa terang menghadap hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada jalan kepada mengenal dia melainkan dengan zahir asar makrifah. Tanda-tanda kesan makrifat tu ada, iaitu antara dia apa? Az-zuhdu, sifat zuhud dalam dunia. Maka kerana demikian tu kata muallif, kata tuan pengarang kita, dia masuk matan dia. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Allah. Sifat zuhud ni setengah daripada satu syarat, ya, untuk mendapat ulumul laduniyah, ilmu direct terus ke Tuhan. Pada hadis Nabi sebut man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Ya. Man zahada fid dunya, siapa yang hati dia zuhud dengan dunia, maka allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia tanpa ada guru, direct, dipanggil ilmu mukasyafah, Tuhan buka. Wa hadahu bila hidayatin, dan Tuhan pimpin hidayat dia tanpa orang lain pimpin. Dia dapat terus cara mukasyafah dengan Allah Ta'ala. Itu panjang cerita lagi lah, tapi dia kena riadah kan. Maka tiada sedikit amal yang zahir pada hati orang yang zahid. Orang zahid, sifat tu dipanggil zuhud. Zuhdun itu sifat. Orang yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahid. Ya. Kau tanya pula apa beza zahid dengan zuhud? Bunyi macam sama kan. Zuhud itu sifat. Adapun orang yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahidun. Zatun muttasif bizuhdi. Zat mana diri yang bersifat dengan zuhud. Ya. 2 rakaat disemayangkan oleh orang yang zahid, dengan 1000 rakaat disemayang oleh orang yang raghib, orang yang gemar pada dunia. Dunia ni bukan wang ringgit tuan-tuan ni. Bukan wang ringgit atau benda saja. Mana selain daripada ta'ala, benda yang tak laku akhirat tu panggil dunia lah. Dunia tu dia ambil kalimah dana, ya ni dunia, benda segera. Dia buat ibadat, tujuannya apa? Suruh orang pandang, habis dunia kan. Dia buat kebajikan supaya orang puji dia, supaya ada dia dalam hati orang lain. Habis itu semua terbagai. Itu dipanggil dunia, benda yang tak laku di akhirat. Ya. Maka bila seorang semayang 2 rakaat dia semayang, tapi hati dia zuhud, kosong daripada makhluk, bersih dengan Tuhan. Oh, nilai dia tinggi kan. Tinggi. Yang ni 1000 rakaat, kalau nak terjabut kepala lutut.
Habis semayang suka apa-apa tak tunjuk kat orang. Wah, dia lagi seronok orang puji dia buat. Kosong, apa tak ada. Ya, itu nilai makna zuhud tu tinggi. Ya. Bila dia dapat sifat zuhud ni, semua sifat-sifat mahmudah ni mudah dihasilkan dan mudah dipakai apabila dia mendapat kelazatan, kenikmatan, kemesraan dia dengan Allah Ta'ala. Ya, bila dapat mahabbah dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, lazat dengan Allah Ta'ala, dia tak akan berpaling kepada yang lain. Maknanya mafhum mukhalafah dia sebaliknya, kalau selagi hati dia tidak dapat zauq dengan Tuhan, raghib dengan Allah Ta'ala, yang tidak ada jazbah dari Tuhan, maka sukar bagi dia untuk menghasilkan benda tersebut. Sebab itu dia kena riyadhah wal mujahadah. Ya, sampai terbuka, baru dia akan dapat merasakan betapa nikmatnya dia berpakai dengan sifat mahmudah dan mudah dia menjauhkan sifat al-mazmumah. Ma qalla amal baraza min qalbin zahid wala kasra amal baraza min qalbir raghib. Tidak sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid, dan tidak banyak amal, mana tidak ada kualiti yang zahir daripada hati orang yang gemar akan dunia. Yakni tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zuhud, yang zahid dalam dunia, kerana amal itu diterima kerana selamatnya daripada segala afat yang membinasakan. Ya, bila amalan kita selamat, sejahtera, bersih dari afat penyakit-penyakit dalam. Lebih kurang 800 ulama cerita tuan ya. Yang besar-besar tu dia ar-riya, al-ujub, as-sum'ah ya, dan sebagainya lah. Itu semua memalingkan hati kita daripada Ta'ala. Maka menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka amal tadi kalau masuk penyakit, dengan sebab apa penyakit dia masuk? Ya, menyebabkan amal tak terima. Sebab apa? Sebab pandangan hati dia lari daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ibadat kita ujung diikat dan usalli ujung ni apa? Lillah, bukan linnas. Haji, umrah, semua ujung ni apa? Lillah. Lil jannah pun tak ada kan? Ya. Nabi cerita dalam hadis-hadis sahih, buat amal tu balasan besar di syurga. Buat balasan tu besar di syurga. Ya, maka buatlah amal. Kena nak balasan ke kerana Allah? Kalau kena balasan, dan saya kita niat tu kena bubur belakang ni. Usalli fardal subhi raka'ataini lil jannatil firdaus. Betul? Di jannatil ma'wa, kan, dan sebagainya. Aku sembahyang rakaat ni kena nak dapatkan jannatul firdaus. Ada macam tu? Tak ada kitab kita tengok ada. Melainkan semua belakang lillah. Sebab tu bukan ibadat kena nak syurga. Ya, kita beribadat bukan kena nakkan syurga. Bukan tak nak syurga, bukan kerana syurga. Benda berlainan. Ya, bukan tak nak syurga sebab syurga Tuhan bagi. Takkan kita tak nak pemberian kekasih. Kan? Tapi buat tu bukan kerana syurga, buat tu kerana dia. Berbeza dua benda. Buat kerana dia, ya, bukan bukan kerana lain. Tapi maknanya pemberian dia kita ambil. Sebab apa? Itu pemberian kekasih, kita kena ambil. Allah Ta'ala bagi nikmat tu kan, ganjaran-ganjaran besar. Dan perlu dipaham, bila amalan itu diberikan ganjaran yang besar, bermakna amal itu adalah amal yang membawa redha Tuhan. Maka dalam amalan tu kita cari apa? Mardatillah, keridaan Tuhan. Sebab dia paling besar. Mana dalil? Quran kata waridwanum minallahi akbar. Redha Tuhan tu paling besar sekali. Ya, lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada segala-galanya. Ya, sebab tu cari redha Tuhan. Orang yang dapat redha Tuhan tak payah tanya syurga. Memang dia bagi kan. Tu hak dia dah. Tak ada janji. Itu bukan kerja. Pemberian itu urusan Allah. Dia cerita dalam hadis-hadis dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pemberian dia itu hak dia. Adapun hak kita, tanggungjawab kita izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan. Itu dia. Ya. Dia kalau buat ibadat dan sama kalau memberi kekasih kan, bila diberi pada mahbubah, kepada kekasih dia, dikira tak tuan-tuan? Dia tak kira. Dia kalau kata, banyak nak tak apa-apa, ambil lah, dia kata. Tapi kalau meniaga macam, dikira tak? 25 tuan, mana 25? 26 tu, kira betul. Tengok pasal. Sikit dikira, sebab apa? Dia nak untung. Kan? Faham tak? Mana bila ada mahabbah dengan Ta'ala, amalan dia tak kira. Dia kira lagi nak buat, lagi banyak. Dia jangan kira. Sebab apa? Dia nak mencari kasih sayang Allah Ta'ala. Itu cara dia mana ni.
Ya, dan pemberian yang diberi tadi memang diteliti betul. Ya. Macam kekasih kan, bila beli satu hadiah, walaupun dia dah buat amin cantik, kotak tu kami lawa lagi kan, dia spray pula dengan minyak kan, spray sebotol habis. Dah beri tu dia teringat lagi, tadi ikat betul tak dia? Kesengit ke apa? Itu tanda dia kasih. Kalau tak ada kasih, ambil, itu benda baik, ambil lah dia kan. Aku dah simpul benda baik. Itu tanda beza. Dia tak mengharapkan balasan, tapi dia harapkan supaya kawan tu sambut dengan reda. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita dah buat amal tu, kita rasa, betul tidak ni? Nanti dia sentiasa dia tengok, dia cek betul-betul. Sebab nak cari reda Tuhan tu, supaya amal kita dapat keredaan Tuhan. Tuhan reda dia, okey, dan selamat dunia akhirat. Jangan terberi-beri dia tak reda, ni apa ni kan? Ni apa ni, macam tu. Ikat minta betul kan? Tu beza antara orang yang ada mahabbah dengan Allah Ta'ala dengan orang yang sebaliknya. Ya, kita dengan Tuhan jangan macam orang berniaga kan? Buat-buat nak kira. Sekali sebut pahalanya ni, dia banyak ni, dia kira pahala. Di hati dia mengharap pahala, bukan menghadap Allah. Itu jauh, beza jauh antara orang beribadat kerana mengharap dengan orang beribadat cari reda. Ya, orang cari reda jauh tinggi martabat dia dengan Allah Ta'ala. Ini setengah daripada sifat orang yang ahli batin. Apa? Dia buang dalam batin hati dia ikatan dan tambatan dengan segala makhluk supaya apa? Cantik kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sedikit amal yang zahir daripada orang yang zahid, dan tiada banyak amal daripada orang yang raghib. Orang raghib ni ke dunia, mana hati dah berpaling. Yang ini tiada sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid itu dalam dunia. Kerana apa? Amalnya diterima. Kerana apa diterima? Kerana salamahnya, selamat. Amal dia cantik, selamat, tak ada rosak. Selamat daripada apa? Daripada segala afat, mana penyakit-penyakit dalaman yang membinasakan. Ya, sebab tu Rasulullah sangat-sangat takut. Ini akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa khariyah. Rasulullah SAW sendiri itu nyatakan dalam hadis sahih, Nabi kata, aku cukup takut, cukup bimbang, kata Rasulullah, kena pada umatku ialah syirik yang kecil, ialah riak. Kalau Nabi takut, kita pula buat main-main, buat ya tidak ya, buat tak ambil perhatian, berat. Benarnya amat-amat membinasakan. Ya, amalan ditolak tuan-tuan, main-main ke? Kita nak buat kan, melawan lagi dengan syaitan, dengan nafsu gini, dah jadi pula dia sengit kona pula kat lain, habis terbagai. Besok bawa balik akhirat habaan mansura, seperti habu yang berterbangan kosong itu. Ya, ini bahaya. Habis. Dan maksud hak kita ada, maksud Allah Ta'ala daripada segala hambanya tadi apa? Kepada hati mereka itu. Ya, sebab hati kalau cantik kita jaga betul tuan-tuan, dia tembus tengok. Hati bila terlalu bersih, pandangannya menembusi hijab kan? Pada orang buat lagu nasyid nanti. Hati bila terlalu bersih, pandangannya menembusi hijab. Ya, dia tembus tuan-tuan. Tapi kalau tak bersih, dia sangkut. Sebab itulah hati ni benda besar yang perlu kita ambil perhatian, sebab dialah hakikat diri kita sebenarnya. Roh, kalbun, nama macam-macam dia. Dan maksud hak ta'ala daripada segala hamba adalah hati dia tadi. Hati mereka seperti yang telah tersebut dalam hadis, bahawasanya Allah Ta'ala tidak menilik ia kepada segala rupa kamu, dan hanya saja menilik ia kepada segala hati kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum atau kama qala. Allah Taala tidak hanya duduk tengok pada lahir kita cantik ke apa tak, dia tengok dalam tu bersih atau tidak. Bila bersih cantik sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tu dapatlah keridaan Allah, kasih sayang Tuhan, masya-Allah. Dan apabila telah sunyi hati daripada segala kasih dunia, maka diamalkan pada lawanannya. Kenapa hati itu tiada sunyi? Ia daripada suatu dan lawannya. Ya. Jadi hati dua lah. Ya. Dia tidak milik sana, dia pusing sini. Dia tak boleh dua sekali. Bila dia kasih sini, dia tak kasih sana. Bila dia kasih sana, dia tak kasih sini. Itulah maknanya. Dan kena inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Daud alaihi salam. Bagi Nabi Daud alaihi salam. Hai Daud, hei ya Daud, jika ada engkau itu kasih akan daku,
Kalau engkau betul kasih pada aku ya Daud, maka keluarkan olehmu akan kasih dunia daripada hati kamu. Kasih jangan bubur. Ada dunia, ada tak apa. Sebab dunia ada itu sebenarnya pada hakikat telah ditaksiskan di iradat. Seorang tu dapat kekayaan ke banyak ni harta dia ke apa, semua benda dah siap pada azal sebenarnya. Azali dah siap dah program Tuhan. Ya, dah siap orang tu pembagian di banyak mana kan. Sebab dia kata fardha bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'isyata bainana qasamuha. Redalah dengan apa yang telah ditaksim dibagikan oleh Malikul Mulk. Pembagian yang paling baik adalah pembagi Allah Taala. Reda. Sebab qasamal ma'isyata bainana qasamuha, dalam membagikan kehidupan kamu oleh qasam, pembagi yang maha adil, huwa Allah Taala, yang semua tu ada hikmat. Cuma dalam kita jaga, jangan ikat dia dengan yang lain daripada Allah Taala. Ya. Maka bahawasanya kasih kepadaku dan kasih kepada dunia tiada boleh berhimpun keduanya dalam suatu hati selama-lamanya. Ya. Minta Tuhan tarik, ya, buang ke ya Allah, tariklah, buangkanlah dari hati ke mana ikatan kasih pun, sebab dia tidak boleh berhimpun. Dua ni tak boleh berhimpun kan? Ya. Macam mana malam dan siang dia tak boleh berhimpun. Sebab lepas dah sebutkan 4 benda yang tak boleh berhimpun. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahawati, am kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, am kaifa an yahmada qa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Dah faham kan? Mantap lepas. 4 kaifa yang masyhur dalam hikam ataiyah. Kaifa yashru qalbun, macam mana hati kamu nak bersinar dengan nur cahaya Allah Taala. Suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati, rupa makhluk ni, pangkat, jawatan, nama semua terlekat dalam batin hati kamu, berkarat. Macam mana kamu nak sinaran makrifat dapat? Tak dapat. Kamu berpusinglah kenal alam mulki, alamil malakut, lahut, jahat, lagi tak nampak, gelap. Ya, satu. Am kaifa yarhalu ila Allah, macam mana kamu nak berjalan rohani kamu makrifat, berjalan ke menuju pada hadrat Allah, sedangkan muqabbalun bisyahawati, ditambat dengan syahwat. Tak boleh. Kena kerat, rantaian syahwat dia kena kerat, dia diputus. Ya, baru dia bersih cantik berjalan hadrat Tuhan. Kita pergi kat jeti tu kan, kita punya bot tu kuasa kuda dia tinggi tuan-tuan, tapi tali dekat pancang tak buka. Boleh berjalan kau? Tak boleh jalan tuan. Mengamburlah bot. Tak boleh jalan. Tali tu buka dulu baru dia boleh pergi. Ya, beramal lah banyak mana pun, beramal kuat beramal, tapi hati dengan dunia tak dibuka. Tak jalan tuan-tuan, dia mengambur. Dia buka sup boleh pergi. Ya. Sebab dia kata farik galbak, kosongkan, buang daripada hati kamu, lain daripada Ta'ala. Bahawa yang melaku bil ma'arif wal asrar, mencurahkan ma'rifat, sir dan macam-macam. Am kaifa an yadkhula hadrat Allah, atau macam mana kamu nak masuk hadrat Tuhan, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, engkau tak bersuci daripada janabah kelalaian. Sebab kita kena mandikan, kita mandi janabah. Janabah apa? Janabah lalai. Mandikan dengan apa? Dengan ma'il muraqabah wal musyahadah. Mandikan dengan air muraqabah dengan Tuhan, baru dijernih. Ya. Dan keempat, am kaifa an yafhama daqaiqal asrar, macam mana kamu nak memaham daqaiq, benda yang sir yang dalam perbahasan sufiah, sedangkan kamu sendiri tak menyucikan hati kamu daripada dosa. Apa di antara dosa dia? Takabur. Ya, rasa bangga diri. Itu konteks ahli ilmu. Dia bincang-bincang, dia rasa dia pandai. Tu dia panggil ada sifat ego. Sebab tu tuan tak buka. Jadi 4 perkara itu dipanggil mudadun, benda berlawan. Ya, macam mana siang dengan malam dia berlawan. Datang siang hilang malam, datang malam hilang siang. Begitulah 4 perkara itu berlawan. Maknanya nak memancar cahaya hati makrifat, dia berlawan dengan kita kotorkan dengan maknanya kotor-kotor dalaman tadi. Dan nak berjalan ke Tuhan, dia berlawan dengan mengikut kehendak nafsu. Kehendak nafsu tak ada jalan Tuhan. Nak berjalan Tuhan kena tinggalkan dia. Dan ketiganya, maknanya apa? Nak bercucikan dalaman, nak duduk hadrat Tuhan, dia berlawan dengan apa? Kelalaian. Nak masuk hadrat Tuhan, lalai kena buang. Sentiasa hudur hati dengan Allah. Dan nak memahami daqaiq yang dalam, dia mesti banyak bertobat dengan Tuhan. Dia bersih, dia mudah faham. Ya? Beginilah sama. Mana antara kasih dia dengan dunia dengan kasih pada Allah, ya Daud, sila buang. Ya?
Di dalam hadis lain pun disebut waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu bi zikri falyatanamu. Ya Daud, sampaikan pada orang yang siddiq hati dengan Tuhan dua perkara, bi dengan aku saja gitu. Falyafrahu, hendaklah kamu seronok dengan Allah, ya, musyahadah ke disyuhud dan sebagainya. Kemudian wa bi zikri falyatanamu, kamu kena rasakan nikmat zikrullah. Selagi tak rasa nikmat zikir tu mana dia boleh masuk lain gitu. Ya, katanya entah zikir dengan makan mana sedap. Dia nak jawab tu menung. Nak kata zikir sedap, you tiada you. Nak kata makan sedap kan nampak nak teruk kan. Itulah tanya. Mana dapat sedap? Sedap dengan dia ke sedap dengan yang lain daripada dia? Kalau sedap dengan yang lain daripada dia, macam kita nak pergi kat dia. Kita nak pergi dekat dia, tapi sedap dengan dia kita tak cari. Macam mana nak pergi? Jauh. Ya. Dia kena bina kesedapan dengan menyebut dia dulu. Menyebut banyak zikrullah. Sebab tu mursyid itu banyakkan zikir. Tanya dia, banyakkan lagi dia. Rahsia dia banyak-banyak. Bila banyak-banyak baru terbuka. Ya. Itu di antara rahsia dia. Habislah tu ya. Dan adalah amal yang saleh kemudian daripada tauhid ialah zahid, mana zuhdun, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Allahumma ghfir lana inna khaira kullahu. Alhamdulillah. Allahumma innahu la yaghfiru